أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يجريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Maksudnya, walaupun demikian, yakni dalil-dalil yang disebut dalam ayat-ayat yang terdahulu menandakan ketuhanan Allah dan keesaannya. Ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintainya, yakni memuja dan mentaatinya, sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta taat kepada Allah. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman syirik itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah amat berat azab seksanya, nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu, iaitu ketika ketua-ketua yang menjadi ikutan itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutnya, sedang kedua-dua pihak melihat betapa ngerinya azab seksa itu. Dan ketika terputusnya segala hubungan di antara mereka, dan pada masa yang mengecewakan itu, berkatalah orang-orang yang menjadi pengikut, alangkah eloknya kalau kami dikembalikan semula ke dunia. Maka dengan itu dapat kami berlepas diri daripada mereka, sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami pada saat ini. Demikianlah kepada mereka amal-amal mereka dengan rupa yang mendatangkan penyesalan yang amat sangat kepada mereka, dan mereka pula tidak akan dapat keluar daripada neraka. Setelah kita baca dalam ayat-ayat yang dahulu berayat ini berkenaan dalil ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan keesannya. Dalil yang dibaca daripada ayat Al-Quran dan dalil yang dapat dilihat melalui mata dan kajian-kajian yang dibuat
bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan dalil rasul-rasul yang membawa ajaran tauhid menyatakan tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, mesti menolak Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya, pada ibadatnya, pada hukum syariat dan seluruh cara hidup. Mestilah segala-galanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ajaran tauhid yang dibawa oleh semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Bermula daripada Adam sehingga Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Bukan sahaja diharam sesat, melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah dari segi ibadat, termasuklah seluruh cara hidup ini. Kerana bila kita percaya kepada Allah, mengikut fitrah, mengikut sifat semula jadi, mestilah beribadat kepada Allah. Tidak boleh menghambakan diri kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beriman pada Allah itu menjadi fitrah, menjadi naluri, sifat semula jadi manusia. Sama ada manusia yang Islam, yang bukan Islam. Termasuk manusia yang kononnya tak percaya pada adanya Tuhan. Golongan ateis. Puak-puak ateis ni kononnya tak percaya pada Tuhan. Bila mereka dalam keadaan terdesak, bila naik kapal terbang, enjin kapal terbang mati. Pergi ke laut, enjin bot mati. Enjin kapal mati. Datang ribut taupan dalam cuaca yang malam yang gelap. Dia masa itu fitrahnya percaya pada adanya Tuhan. Inilah firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan jika engkau tanya mereka, tanya manusia itu, termasuk mereka yang kafir itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab, Allah. Dia sebut dengan tauhid rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, itu tauhid uluhiyah. Rabbil Alamin, tauhid rububiyah. Uluhiyah dengan makna Tuhan yang layak diibadatkan kepadanya. La ilaha illallah. Rububiyah, Tuhan yang mencipta, menjadikan seluruh alam. Bukan saja dia menjadikan alam, dia menjadikan peraturan bagi alam ini. Undang-undang bagi alam ini. Langit ada undang-undang dia. Malaikat ada undang-undang dia. Matahari, bulan ada undang-undang dia. Bintang cakrawala ada undang-undang dia. Binatang ada undang-undang dia. Pokok kayu ada undang-undang dia. Manusia juga adalah makhluk, ada undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Ada perkara yang diizin oleh Allah. Allah Ta'ala izin gunakan akal, tak ada masalah. Yang jadi masalah, perkara yang Allah tidak izin. Beribadat, melantik Tuhan yang lain daripada Allah. Melakukan ibadat. Ini dosa yang sangat besar. Percaya Allah Ta'ala itu ada. Tetapi ada Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Melantik Tuhan yang lain daripada Allah. Ini kesesatan yang sangat nyata. Dalam uluhiyah, dalam ibadat. Dalam rububiyah pula, mengadakan undang-undang dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah. Firman Allah Ta'ala, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Adakah mereka itu mempunyai sekutu-sekutu
yang lain daripada Allah Ta'ala, yang boleh mengadakan hukum syariat dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak kalangan kita menganggap syiriknya menyembah berhala saja. Sembah tokoh saja syirik. Sembah malaikat, sembah jin, sembah pokok, itu dianggap syirik. Mereka tak sedar termasuklah percaya kepada peraturan yang lain daripada Allah. Dianggap lebih baik daripada peraturan Allah Ta'ala. Hukum hudud, hukum qisas sebagai contoh. Halal dan haram. Dalam masalah ekonomi diharamkan riba. Allah Ta'ala mengharamkan riba. Dia kata riba ni keperluan ekonomi sekarang. Ini termasuk dalam mengadakan Tuhan yang lain daripada Allah SWT. Bila kita mengaji ilmu tauhid, mengesahkan Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya. Di antara sifat Allah itu ilmu. Sifat Allah itu kalam. Di antara kalam Allah Quran. Ilmu Allah Quran. Melantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba pergi pakai yang lain. Seolah-olah ilmu yang lain macam ilmu Allah lebih baik pada Allah Ta'ala. Banyak dalil daripada Quran. Antaranya ayat yang dibaca tadi. Adapun hadis, bila Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim ini ialah seorang padri Kristian. Anak kepada Hatim At-Ta'i yang sangat pemurah di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah suka menolong orang, melayan tetamu. Ini sifat Hatim At-Ta'i. Dia tidak sempat dengan Nabi SAW. Bila Sayyidina Ali memerangi kabilah Tai, Hatim sudah tak ada di masa itu. Dibawa tawanan-tawanan daripada kabilahnya. Bila Nabi tahu mereka adalah kabilah Hatim At-Ta'i, lalu Nabi membebaskan mereka. Membebaskan anak Hatim At-Ta'i. Dan anak pada Hatim At-Ta'i ini ialah anak perempuan. Dia cari abang dia, Adi bin Hatim, seorang padri yang melarikan diri. Dia pujuk Adi datang menghadap Nabi SAW. Adi datang ke Madinah dalam keadaan memakai salib di lehernya. Digantung salib. Bila Nabi tengok salib digantung, dia seorang padri. Lalu Nabi membaca firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu, padri-padri itu melantik, orang-orang Kristian itu melantik padri-padri mereka dan pendeta-pendeta mereka Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Kata Adi, wahai Muhammad, kami tidaklah menyembah padri. Kami menyembah Allah juga. Kata Nabi yang dalam, tetapi kamu memakai hukum yang direka. Halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Ini makna melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Termasuk dalam perkara hukum syariat. Ini dalil-dalil. Banyak dalil-dalil yang lain menunjukkan bahawa mengesahkan Allah ini pada segala-galanya. Ayat yang dibaca ni menunjukkan wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di kalangan manusia itu ada orang yang melantik Tuhan-Tuhan yang ada daripada Allah, sekutu yang lain daripada Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mengasihi sekutu-sekutu itu macam kasihkan Allah. Bukan lebih pada itu lagi. Kasih pada Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah ni, banyak kasih pada Allah. Dia beri hadiah korban, dia beri hadiah buah-buahan dan sebagainya. Takut pada patung berhala, takut pada manusia yang dipuja ni, lebih takut pada Allah lagi. Allah tak nampak, manusia nampak. Patung nampak, walaupun patung tu tak bergerak, tak boleh buat apa pun, duduk takut ke patung tu. Ini perangai manusia.
Mereka mengasihi Tuhan lain berallah. Ini adalah dosa yang sangat besar. Nabi sebut dalam hadis, ijtanibul sab'al mubiqat. Jauhlah kamu daripada 7 dosa besar. Asyirku billah. Yang pertama, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dosa paling besar sekali ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Melantik Tuhan yang lain, dosa yang paling besar. Allah Ta'ala boleh mengampun dosa-dosa yang lain. Dosa berzina, dosa bunuh orang, dosa makan riba, dosa buat salah sesama manusia. Boleh minta maaf, boleh istighfar. Tetapi dosa syirik tidak dengan istighfar. Mestilah mengucap 2 kalimah syahadah. Kembali semula pada Islam. Allah Ta'ala tak ampun dengan istighfar saja. Ini besarnya dosa syirik ini. Dosa yang sangat besar. Apalagi mereka yang syirik ini kasih pada sekutu-sekutu lebih daripada Allah. Bahkan orang-orang kafir jahiliyah Arab meletakkan sekutu-sekutunya lebih baik pada Allah. Contohnya, mereka menganggap malaikat-malaikat anak perempuan Allah. Mereka sendiri boleh anak perempuan bunuh. Kambuh hidup-hidup. Allah Ta'ala tak apa ada anak perempuan. Ini jahat dan bebannya mereka itu. Ini orang kafir jahiliyah. Mereka mengasihi sekutu-sekutu lebih kasih. Macam kasih pada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat kasih pada Allah Ta'ala. Orang yang beriman dikasih pada Allah Ta'ala, sangat sakit, sangat sayang pada diri dia sendiri, sanggup mati, sanggup menyabur nyawa, mengorbankan harta benda kerana Allah Ta'ala. Ini sifat orang beriman yang sebenar, bersama dengan Nabi SAW. Adapun orang kafir ini kasih pada sekutu-sekutu macam kasih pada Allah. Apa yang malang ialah di mana mereka yang syirik ni tak diterima amalan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul 'adzab. Dan kalau sekiranya orang-orang yang zalim itu, dimaksud ini ialah mereka yang syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu dosa yang sangat besar. Yang paling zalim sekali ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kepada orang kita zalim ni pukul orang. Pukul orang baru zalim. Apa harta orang baru zalim. Lantik Tuhan Allah Ta'ala tak zalim. Tak berasa sakit pun. Tak ada apa-apa. Padahal syirik ni dosa zalim yang paling besar sekali. Apabila orang-orang yang zalim itu melihat azab pada hari kiamat kelak. Annal quwwata lillahi jami'a. Sesungguhnya kekuatan itu semuanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Di masa itu mereka sedar bahawa patung-patung, berhala-berhala, pemimpin-pemimpin yang mereka puja di atas dunia tidak boleh menolong mereka pada hari kiamat kelak. Tak boleh buat apa-apa. Bahkan amalan-amalan mereka yang niatnya bukan kerana Allah Ta'ala ditolak oleh Allah SWT. Kerana syarat amal diterima mesti ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ini syarat yang paling penting. Menjadi perbahasan ulama-ulama tasawuf. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ini syarat yang penting. Walaupun tak dinafikan. Tak ada ikhlas itu tidaklah membatalkan Islam. Tetapi membatalkan pahala. Menghilangkan pahala. Disebut dengan syirik khafi ataupun syirik asghar. Syirik yang kecil. Syirik menghilangkan dosa. Tak jadi kafir. Tetapi menghilangkan pahalanya pada hari kiamat kelak. Syarat sehamalan itu ialah mesti ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dengan sebab itulah kita diajar niat semayang. Sahaja aku semayang zuhur kerana Allah Ta'ala. Saya aku semayang asar kerana Allah Ta'ala. Semayang jemaat kerana Allah Ta'ala. Puasa kerana Allah Ta'ala. Disebut kerana Allah Ta'ala. Walaupun tidak sebut syarat menjadi rukun niat dalam kitab fiqh.
menjadi perbincangan ulama tasawuf, tapi ini sangat penting. Tetapi kita duduk bahas pasal fiqh. Tak bahas pasal tasawuf. Duduk bahas pasal nak hadirkan niat dalam takbiratul ihram. Ini khilaf kalangan ulama. Ada ulama mengatakan niat dalam takbir ni menjadi syarat. Ada dalam takbir. Itu ulama mazhab Syafi'i. Bukan ada ulama Syafi'i juga, kalau dulu sikit pun tak apa, kediam sikit pun tak apa. Bukan ada ulama mengatakan, kita turun rumah tu dah ada niat dah. Ulama, ini khilaf ulama. Tetapi, semayang kena riak. Semayang kena tunjuk ke orang, menghilangkan pahala, tak ada khilaf ulama. Ini kena bahas. Kita duduk bahas pada khilaf ulama, jadi was-was semayang. Siapa was-was? 10 kali takbir. Kerana perbincangan kita pergi pada fiqh. Tak dinafikan hukum fiqh itu penting. Ini termasuk dalam masalah khilaf kalangan ulama. Tetapi kita meninggalkan perkara yang tak ada khilaf kalangan ulama. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Di mana orang yang beribadat tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala, tak dapat pahala. Walaupun sah ibadahnya. Hal ini sangat penting. Di hari kiamat kelak, orang-orang kafir yang mengerjakan amal ditolak oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak terima. Walaupun dia buat kebajikan, orang kafir buat masjid. Orang kafir membelanjakan orang pergi ke Mekah. Dalam dunia hari ini ada orang kafir beri tambang buat umrah. Untuk supaya orang Islam sokong dia. Tak ada pahala. Buatlah apa sekalipun. Orang kafir, kalau buat ibadat, ditolak oleh Allah Ta'ala. Buat kebajikan, tak ada pahala. Sekadar kebaikan nampak di atas dunia saja. Kerana tujuan dia bukan kerana Allah Ta'ala. Di hari kiamat kelak, dia menyaksikan amalan-amalan dia ditolak. Berjota dah. Berjota. Derma. Saya dengar cerita bahawa ni ada kemalangan bomba. Bomba kita cedera. Masalah kuil. Ada seorang bukan Islam. Dia beri kepada bomba ni 50,000. Beri ke kuil 5 juta. Orang kita suka sangat boleh 50,000 ni. Tak apalah, itu cerita lain. Tetapi kita kena sedar bahawa semangat orang yang tak ada iman ditolak oleh Allah Ta'ala. Sekadar kebaikan di atas dunia saja. Di sini perlunya iman menjadi syarat amalan kita diterima. Nah, sebab itulah maka semua syarat-syarat sah ibadat itu Islam. Syarat sah semayang yang pertama Islam. Syarat sah puasa yang pertama Islam. Syarat sah nikah yang pertama Islam. Syarat sah haji yang pertama Islam. Semua syarat sah amalan itu yang pertama Islam. Kalau tak ada Islam, ditolak oleh Allah Ta'ala. Amalan mereka yang syirik ditolak oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak. Annal quwwata lillahi jami'a. Tahulah dia bila berlakunya hari kiamat. Bahkan bila mati pun dah tahu dah. Bahawa kekuatan itu kepunyaan Allah. Semuanya milik bagi Allah belaka. Wa annallaha syadidul azab. Dan Allah itu sangat dahsyat azabnya. Syadidul azab. Azabnya sangat dahsyat pada hari kiamat kelak. Pada masa itu, sedar dan fahamlah dia betapa ruginya dia bila dia tak beriman di atas dunia ini. Ittabarra alladhina ittabi'u min alladhina ittaba'u wara'ul adab wa taqatta'at bihimul asbab. Ingatlah apabila orang-orang yang diikut berlepas diri daripada pengikut dan putus segala sebab-sebab hubungan yang ada di atas dunia ini. Disebut dalam ayat Quran, dalam hadis-hadis yang banyak, bagaimana malaikat yang dipuji oleh manusia pada hari kiamat kelak termasuk malaikat. Ada manusia yang bertuhankan malaikat. Bila hari kiamat kelak, malaikat berlepas diri daripada mereka. Malaikat kata, aku tak suruh sembah aku. Aku tak suruh, aku tak ajar sembah aku. Itu silap. Termasuklah syaitan. Syaitan pun berlepas diri. Mu tahu dah aku ni syaitan. Masa apa ikut aku? Mu kenal aku syaitan. Bukan ikut aku nama pun syaitan. Pasal mu ikut juga aku. Aku ni jahat. Mu tahu dah. Ikut juga. Syaitan berlepas diri pada hari kiamat kelak. Termasuklah pemimpin-pemimpin. Ketua-ketua. Apalagi patung-patung dan berhala-berhala yang tak boleh bergerak. Semuanya berlepas diri pada hari kiamat kelak.
Bila mereka melihat azab, pemimpin, patung-patung yang dipuja berlepas diri daripada orang yang memuja mereka. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah segala hubungan-hubungan yang ada di atas dunia. Di atas dunia ni bukan main. Susah sikit berjumpa dengan pemimpin. Susah sikit mengadu pada syaitan iblis. Susah sikit minta dengan Tuhan yang lain pada Allah Ta'ala. Sama ada peniaga, sama ada petani, sama ada nelayan. Bila susah, minta tolong pada yang lain daripada Allah Ta'ala. Ini perangai manusia. Dan percaya pada yang lain tu lebih daripada Allah Ta'ala lagi. Menganggap yang lain tu bagi rezeki, bukannya Allah Ta'ala. Dia hari kiamat kelak, putus segala hubungan. Dia masa itu, Tuhan-Tuhan yang dipuja, pemimpin-pemimpin yang dipuja di atas dunia, berlepas diri tak boleh buat apa-apa. Tahulah dia masa itu. Wa qala alladhina ittaba'u, dan berkatalah pengikut-pengikut. Pengikut-pengikut akan berkata, Inna Allah Ta'ala menceritakan tentang hari kiamat. Walaupun dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il madhi, fa'il yang telah lalu. Wa qala alladhina ittaba'u, dan berkatalah orang yang mengikut, yang telah mengikut. Dia sebut seolah-olah perkara itu perkara yang telah berlaku, yang dia saksikan. Inilah yang berlaku pada hari kiamat kelak. Perkara yang benar, yang mesti berlaku, walaupun perkara yang akan datang. Kita mesti beriman, percaya kepadanya. Kalau sekiranya berita surat khabar kita boleh percaya, dia beritahu Hong Kong tu ada, tak pernah pergi pun Hong Kong. Dia beritahu New York tu ada, tak pernah pergi pun New York. Beritahu London tu ada, tak pernah pergi pun, tapi sangat percaya adanya London. Sangat percaya adanya Hong Kong, sangat percaya. Walaupun yang beritahu tu manusia. Quran ni daripada Allah Ta'ala. Kita kena percaya pada Quran lebih daripada itu lagi. Seolah-olah perkara yang telah berlaku, yang disaksikan. Apabila pengikut-pengikut berkata pada hari kiamat kelak, Lau anna lana karratan, kalau sekiranya kami dihidupkan semula ke dunia. Wahai Tuhan, kalaulah kami balik semula ke dunia. Panatba aminhum kama tabarra'u minna. Kami tak ikut dah pemimpin ni. Kami tak ikut dah Tuhan-Tuhan ni, wahai Tuhan. Ini cakap-cakap saja. Tetapi amalan manusia di atas dunia ni, cakap saja. Bila Tuhan kembalikan, lawan Tuhan. Contohnya, umat Nabi-Nabi zaman dahulu. Contohnya, Fir'aun. Bila Allah Ta'ala turunkan bala, turunkan bencana, bala berlakunya kemarau. Kalau hilang kemarau, akan percaya. Bila mari hujan, tak percaya balik. Bila berlakunya air sungai, jadi darah. Kalau doa, hilang, kami beriman. Bila hilang, tak beriman. Pada Nabi Musa. Bala bencana katok. Mari katok. Nak makan tak boleh, penuh dengan katok lalu rumah. Suruh Nabi Musa doa. Doa, katok hilang. Tak beriman pada Allah Ta'ala. Bukan dalam dunia hari ini. Mereka yang menghadapi bahaya di laut, bahaya di udara. Pada masa terumah ambing di udara, cuaca yang buruk, masa itu mengucap belaka. Sebut nama Allah Ta'ala belaka. Kalau selamat, kami akan taat pada Allah Ta'ala. Bila selamat, lupa balik pada Allah Ta'ala. Ini cakap-cakap saja. Allah Ta'ala sebut bagaimana di hari kiamat kelak, mereka yang memuja Tuhan lain pada Allah Ta'ala ni berkata, kalau sekiranya dihidup semula, kami tak ikut dah pemimpin-pemimpin ini. Kami tak puja dah balok patung dan berhala ni. Kami beriman padamu. Itu cakap saja. Kadzalika yurihimullahu amalahum hasaratin alaihim. Begitulah Allah Ta'ala tunjukkan kepada mereka pada hari kiamat kelak, bagaimana semua amalan-amalan mereka itu menjadi penyesalan kepada mereka. Menjadi penyesalan pada mereka. Mereka sesal kerana tidak mengambil peluang pada masa di atas dunia. Dan sebab itulah Nabi sebut dalam satu hadis, ambillah peluang pada masa sihat sebelum sakit.
Pada masa muda sebelum tua. Pada masa senang sebelum susah. Pada masa hidup sebelum mati. Kena ambil peluang-peluang ini. Jangan bila peluang ni habis, tak boleh nak buat apa lagi. Tuhan jadikan orang-orang kafir akan sesat apa yang kelak. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan mereka tidak boleh keluar daripada api neraka. Kerana Allah Ta'ala dah tetapkan mereka yang kafir ni kekal selama-lamanya di dalam neraka. Adapun mereka yang beriman, bila habis, kalau masuk neraka pun akan dapat syafaat daripada Nabi. Ataupun rahmat daripada Allah Ta'ala. Selagi ada iman sebesar zarah, Tuhan akan selamatkan dia. Mereka yang kafir nak tegak di atas apa? Tak ada iman langsung. Maka kekal selama-lamanya dalam neraka. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Maksudnya, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Ia hanya menyuruh kamu melakukan kejahatan dan perkara-perkara yang keji, dan menyuruh supaya kamu berkata dusta terhadap Allah, apa yang kamu tidak ketahui salah benarnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Patukah mereka menurutnya sekalipun datuk nenek itu tidak faham sesuatu apapun tentang perkara-perkara agama dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah dari Allah. Dan bandingan orang yang menyeru orang-orang kafir yang tidak mahu beriman itu, samalah seperti orang yang berteriak memanggil binatang yang tidak dapat memahami, selain dari hanya mendengar suara panggilan sahaja. Mereka itu ialah orang-orang yang pekak, bisu dan buta. Oleh sebab itu mereka tidak dapat menggunakan akalnya. Dalam ayat yang kita baca ini, Allah Ta'ala tujukan seruan kepada seluruh manusia supaya mengikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam perkara yang paling dekat dengan kehidupan mereka, iaitulah makan minum. Wahai manusia semuanya, makanlah kamu daripada apa-apa yang ada di bumi, yang halal, yang baik. Yang halal, yang baik ini halal pada zatnya dan pada caranya. Benda yang halal, makanan, minuman, buah-buahan, binatang ternakan yang disembelih, yang nyata halal dan sucinya. Kalau binatang dikena sembelih, binatang yang boleh dimakan.
Bukan binatang yang tak boleh dimakan. Binatang yang tak boleh dimakan, sembelih pun tak boleh makan juga. Sembelih babi. Sembelih beberapa kali pun tak ada apa. Tetap haram. Yang halal ialah zat makanan itu halal. Termasuklah zat minuman itu halal. Baik tidak mendatangkan mudarat. Termasuklah yang halal itu yang caranya halal. Diambil dengan cara yang betul. Ada juga benda itu halal, tapi diambil dengan cara yang haram. Lembu, ayam, itik curi hak orang. Duit, tipu, rasuah, curi, rapok. Termasuk haram juga. Di mana dalam masalah halal haram ni bukan sahaja masalah makan minum. Termasuklah masalah pakaian, masalah kenderaan, masalah rumah tempat tinggal. Itu dimaksudkan. Kita ambil duit haram, beli selipar je bukan makan ketarah selipar. Tetap dianggap menggunakan yang haram juga. Pakaian begitu juga. Walaupun dari pakaian tu tak ada najis, tak ada apa. Tapi pakaian curi, tetap diharamkan, berdosa. Maksud halal di sini halal pada zatnya dan halal pada caranya. Binatang yang diharam, benda yang diharam pada zatnya, biasanya mendatangkan mudarat. Benda yang suci dan bersih pada zahirnya, tapi haram pada cara mengambilnya, tidak mendatangkan berkat. Tak membawa berkat dalam kehidupan kita. Walaupun benda itu pada zahirnya molek. Dua perkara yang kita kena sedar. Halal di sini ialah pada zahir dan pada batinnya. Dua-dua sekali. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Syaitan sentiasa menyuruh kamu mengerjakan perkara yang haram. Sama ada merosakkan tubuh badan kamu kerana benda itu haram, mendatangkan penyakit, ataupun tidak memberi keberkatan kepada kamu dalam kehidupan kamu. Disebut dalam hadis bagaimana seorang yang banyak berjalan ke sana kemari, berdoa pada Allah Ta'ala, doanya tak diperkenan oleh Allah kerana makanan pakaiannya haram. Sejak kecil diberi makan oleh ibu bapa dia dengan makanan yang haram, tidak ada keberkatan bagi hidupnya. Di sini pentingnya halal dan haram. Jangan ikut langkah-langkah syaitan. Syaitan sentiasa mengheret kita kepada perkara yang haram. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata pada kamu. Musuh yang terang-terang pada kamu. Kenapa mereka jadi musuh? Ditafsirkan. Tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu menyuruh kamu dengan kejahatan dan keburukan. Itu kerja syaitan. Kerjanya mendorong kamu, menghasut kamu, menyuruh kamu, mengheret kamu supaya buat kerja jahat, kerja haram, kerja yang tidak mendatangkan faedah dunia dan akhirat. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan supaya kamu bercakap berkenaan dengan Allah dalam perkara yang kamu tidak tahu. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Jadi keliru. Itu kerja syaitan. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menyebabkan seseorang jadi kupu. Wa idza qila lahum, dengan sebab itu jangan mudah kita mengatakan ini halal, ini haram. Jangan mudah. Kena tahu hukum-hukum dia, peraturan dia. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah,
qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Di antara penipuan syaitan itu, apa boleh dikatakan kepada mereka? Ikutlah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Ikut petunjuk Allah Ta'ala. Ini haram, ini tak boleh. Ini halal, ini boleh. Ikut petunjuk Allah. Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Mereka berkata, kami ikut apa yang sentiasa diamalkan oleh nenek moyang kami. Alau kana ba'hum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Walaupun nenek moyang mereka tidak berakal sedikit pun dan tidak mendapat petunjuk. Ini perkara khurafat. Zaman sekarang sudah banyak hilang. Di antaranya ialah memuja hatu syaitan, memuja iblis. Ada yang karut, ada yang salah, ada yang tak betul. Seperti bersemoh, memuja hatu syaitan. Zaman dulu ada amalan semoh bagi orang ke laut, orang bercocok tanam, kena jamu jin, jamu syaitan. Kalau tak jamu jin syaitan ni, ke laut tak boleh, tanam tak jadi. Maka dia sembelih lah. Dia sembelih, kemudian dia ambil sebagian darinya untuk hadiah pada hatu syaitan. Nak suruh molek, buat maya hajat dulu. Ada telbah bodoh kita maya hajat. Ada talbah bodoh kita makan hajat. Sembelih. Sembelih tak jadi apa? Haram makan itu. Dan sembelihannya bukan kerana Allah. Kerana buat kerja yang salah. Termasuklah memuja kubur. Puja kubur. Ini kita faham. Ziarah kubur sunat. Puja kubur haram. Ziarah kubur sunat. Kubur Nabi sunat kita ziarah. Sembah kubur Nabi tak boleh. Sembah kubur Nabi itu salah, syirik. Ziarah kubur, minta syafaat dengan Nabi tak jadi salah. Kerana Nabi hidup di alam barzakh. Orang lain pada Nabi tak boleh buat macam Nabi. Ziarah orang yang dianggap wali, alim dan seumpamanya. Di mana wali dan alim tak sampai martabat Nabi. Jangan buat lebih-lebih. Ziarah kubur sunat ni menazar dengan kubur ni. Itu salah. Tak boleh. Termasuk perkara syirik. Bercanggah. Bernazar dengan Allah Ta'ala. Jangan menazar dengan manusia yang sudah mati. Tak boleh. Ini ada orang kita yang terlajuk. Kenapa? Nenek moyang buat begitu. Nenek moyang yang sesat. Nenek moyang yang jahil. Disebut dalam hadis yang sahih. Selepas wafatnya Nabi SAW, mari seorang badui. Orang badui dari daerah yang jauh. Baru dapat berita Nabi sudah wafat. Lalu datang kat kubur Nabi. Orang badui ni tak reti. Ambil tanah, sirang atas kepala dia. Wahai Rasulullah. Rasulullah sudah tidak ada lagi. Masa Rasulullah hidup dulu, kami jumpa Rasulullah. Minta Rasulullah doa pada kami. Minta syafaat dengan Allah Ta'ala. Sekarang Rasulullah sudah mati. Dengan siapa pula nak berjumpa lagi? Ini orang Badui itu kata. Ini disebut dalam hadis. Menandakan bahawa Nabi sudah mati. Kita berselawatlah. Berselawat pada Nabi. Bersalam pada Nabi. Kita kena faham. Dan Allah Ta'ala menugaskan malaikat untuk menyampaikan selawat dan salam pada Nabi. Di mana saja kita bersalam, kita berselawat, ada malaikat ditugaskan untuk sampaikan kepada Nabi SAW. Dan sebab itu tak payah salam ke Nabi. Ada orang yang kata, siapa salam saya ke Nabi? Kita salam, tak payah. Kerana Allah Ta'ala menugaskan malaikat menyampaikan selawat dan salam di mana saja kita berada pada Nabi SAW. Ini kena faham, disebut dalam hadis yang sahih. Kisah-kisah ni tak kena dengan cara. Caranya ialah kalau kita semayang, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila kita semayang ada Assalamualaikum ayuhan Nabi.
salam atamu wahai Nabi. Wahai Nabi dan berkat Allah. Bila semayang, dengan sendiri ada kita salam kepada Nabi. Dalam tahiyat itu sudah dibaca. Dan malaikat menyampaikan kepada Nabi yang salam di alam barzah. Untuk melayakkan seseorang yang bersemayang itu mendapat syafaat Nabi. Ini kena faham. Jangan reka-reka. Banyak reka-reka kita ni. Reka-reka buat-buat. Kita mau tambah lebih pada hak yang diajar oleh Nabi, disebut oleh Nabi. Bukan sampai jadi haram, tapi tak kena cara. Tak kena cara dia. Macam kita ambil piyah buat kaki. Apa salahnya nak balut piyah di kaki? Orang kata bodoh. Bukan salah, tak dosa. Ambil piyah, tok di kaki, buat stocking. Tapi akal tak betul. Kena faham. Kita buat sesuatu kena pada tempatnya, kena pada kedudukannya. Kita mulakan semayang dengan takbiratul ihram. Ini kena faham. Khutbah dengan assalamualaikum. Khutbah. Itu peraturan dia. Diajar. Makan bismillahirrahmanirrahim. Ada cara dia. Jangan kita pergi reka-reka tambah-tambah. Kalau buat bukan jadi berdosa, tapi tak kena cara dia. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yakhudhu ma la yasma'u illa du'aan wa nidaa. Dan bandingan orang-orang yang kafir itu, yang kamu ajak mereka kepada Islam, ikut Quran, mereka tak mau ikut Quran, tak mau dengar apa yang kamu sampaikan kepada mereka. Mereka laksana binatang-binatang yang berkukuk, yang berdemuh, yang bersuara, yang tidak mendengar melainkan suaranya sahaja, tidak boleh mendapat sedikit petunjuk pun. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka itu pekak, bisu, buta, tak berakal. Gambarlah kalau seseorang itu pekak, bisu, buta ada belakang kepada dia. Tak boleh nak buat apa dah. Itulah bandingan mereka yang tidak mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Teruknya tak dapat hidayah ni. Di sinilah mengapa kita disuruh berdoa tiap-tiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul. Jangan jadi mereka yang tak dapat hidayah, laksana mereka yang pekak, bisu, yang kelu, tak boleh nak buat apa, buta pula. Ada belaka, semua belaka, tak nampak, tak dengar, tak boleh bercakap. Maka tak jadi macam benda yang tak ada mukallaf langsung. Yang tak ada akal. Teruknya. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam.